Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada pengacara majlis Tuan Haji Rahiman bin Alwi, Ketua Penerangan UMNO Bahagian Keluang, Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Mahyudin bin Muhammad Yassin, Timbalan Presiden UMNO Malaysia, bersama dengan Yang Amat Hormati Puan Sri Hajah Nuraini binti Abdul Rahman, Yang Berhormat Tan Sri Haji Muhammad bin Aziz, Timbalan Komisi Tetap UMNO Malaysia, yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Yang Berhormat sahabat saya Datuk Dr. Adham bin Baba, Ketua UMNO Bahagian Tenggara dan juga Wakil Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, rakan-rakan pimpinan yang lain, Yang Berhormat Datuk Samsul Bari Jamali, Ketua Penerangan UMNO Negeri Johor, Yang Berhormat Datuk Engineer Hasni Muhammad, Ketua UMNO Bahagian Pontian, dan juga Ahli Majlis Surat Kerajaan, Yang Berhormat Haji Ismail Muhammad, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Paguh, dan juga rakan Esko Kerajaan Negeri, rakan-rakan pimpinan UMNO Bahagian, Saudara Muhammad Halim bin Ahmad Amin, Timbalan Ketua UMNO Bahagian, Tuan Haji Muhammad bin Tokiran, Naib Ketua UMNO Bahagian, yang saya kasihi kekanda saya Datuk Hajah Sharifah binti Datuk Zezin, Ketua Pergerakan Wanita UMNO Bahagian Keluang, yang juga Ketua Pergerakan Wanita UMNO Negeri, juga Esko Pergerakan Wanita UMNO Malaysia. Adinda saya Pemangku Ketua Pergerakan Pemuda Saudara Razak Azhar bin Rajab, Saudara Hasni bin Abdullah, Ketua Pergerakan Puteri yang berbahagian. Tak lupa kepada yang bahagia Datuk Haji Ghaffar bin Gorohu, Pengurusi Tetap UMNO Bahagian Keluang, bersama timbalannya Tuan Haji Ghazali bin Alwi. Terusnya barisan pimpinan UMNO Bahagian Keluang, termasuklah pimpinan saya wanita Pergerakan Pemuda Puteri, seluruh pimpinan, ketua-ketua UMNO cawangan, perwakilan, tak lupa kepada pegawai daerah kita Tuan Haji Fuad bin Razwan, yang sama-sama juga pada hari ini kita, ketua-ketua jabatan ataupun wakil-wakil, seterusnya sidang perwakilan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini alhamdulillah dapat sama-sama kita tunaikan tugas dan tanggungjawab kita sebagai ahli parti untuk kita mengadakan persidangan perwakilan UMNO Bahagian Keluang bagi tahun 2015. Mudah-mudahan persidangan ini akan dapat kita muhasabah diri kita sejauh mana kita sebagai ahli parti telah dan akan melaksanakan tugas yang ada di bahu kita sebagai ahli UMNO parti yang kita warisi. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan banyak terima kasih dan tahniah kepada semua pimpinan di akar umbi, ketua-ketua cawangan dan anak-anak buah dia yang telah berjaya melaksanakan tugas masing-masing terlebih dahulu daripada kita, yang mana mereka dah laksanakan
persidangan perwakilan cawangan masing-masing. Tahniah dan syabas pada tuan-tuan dan puan saudara sekalian, termasuklah pimpinan sayap di akal ini. Tahniah dan syabas juga terima kasih kepada kepimpinan sayap-sayap bahagian yang juga telah berjaya mengadakan persidangan perwakilan masing-masing. Kalau tahun lepas wanita bergabung dengan pemuda, tahun ini pemuda bergabung dengan puteri. Saya nak tengok tahun depan wanita, pemuda dan puteri bergabung sama untuk kita tunjukkan bahawa UMNO, parti yang kita warisi ini, akan terus mekar dan kuat, khususnya dalam bahagian peluang ini. Tuan-tuan dan puan sidang perwakilan sekalian, saya juga ingin mengambil kesempatan di awal bicara ini nak mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi pihak kepimpinan UMNO bahagian Keluang dan seluruh ahli di akar umbi di atas kesudian Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin bin Mohamad Yassin, Timbalan Presiden kita, yang sudi untuk merasmikan persidangan yang cukup bersejarah bagi UMNO bahagian Keluang. Kita bagi tepukan yang bergemuruh. Mudah-mudahan Yang Amat Berhormat Tan Sri akan mendapat terus kuat semangat dalam membantu parti kita berhadapan dengan musuh-musuh menjelang pilihan raya yang ke-14 yang akan datang. Terima kasih juga kepada Puan Sri yang setia menemani Tan Sri. Inilah contoh pemimpin yang baik, di mana dalam doa yang disebutkan oleh Ustaz Zahari tadi. Tuan-tuan dan puan sedang perwakilan sekalian, sejak beberapa hari ini saya dan rakan-rakan pimpinan UMNO bahagian Keluang jadi glamour sikit. Kenapa? Kerana persidangan bahagian Keluang dirasmikan oleh Timbalan Presiden parti yang dah duduk dalam kerajaan. 3-4 hari ini sibuk orang telefon, media telefon, kawan-kawan telefon, tanya, jadi ke lagi? Malam tadi pun masih ada lagi yang macam tak percaya. Wabi confirm ke ni Tan Sri datang? Tapi ada soalan lebih nakal. Wabi tak takut ke? Saya kata nak takut apa? Sebab yang datang ni Timbalan Presiden parti. Walaupun dia digugurkan jawatan dalam kerajaan, tapi dia tak buat huru-hara. Dia tak panggil orang abang-abang dan sebagainya. So apa salahnya? Apatah lagi tuan-tuan dan puan, saya juga sebagai Ketua UMNO bahagian Keluang dan rakan-rakan pimpinan bahagian, kita juga berpegang kepada pendirian Badan Perubahan UMNO Negeri Johor pada 15 bulan Mei yang lalu. Bila berlaku krisis dalam negara, maka kita buat keputusan dan kita persembahkan keputusan kepada Presiden Parti, yang mana Badan Perubahan UMNO Negeri Johor sentiasa memberikan sokongan padu kepada Presiden Parti untuk buat apa saja
bagi selesaikan masalah yang berada di hadapan itu. Kenapa? Kita bagi sokongan ini pada Presiden kerana kita nak Presiden kita kuat. So dengan kekuatan itu maka dia boleh buat perhitungan dan penyelesaian supaya masalah yang kita hadapi, kekeliruan dan sebagainya dapat diselesaikan. Hari ini Presiden Parti buat pilihan. Kita bagi kekuatan, dia buat pilihan, gugurkan timbalan Presiden daripada kerajaan. Kenapa? Kerana ada sedikit perbezaan pandangan. Dan bagi saya, itu hak prerogatif Presiden Parti sebagai Perdana Menteri. Tak ada masalah. Dan saya percaya Tan Sri pun tak ada masalah. Kalau tengok statement Tan Sri 1-2 hari ini pun, dia tak ada masalah. Dan dia ajak pula kita ni stay dan berpadu dan kukuhkan parti kita. Tapi itulah kadang-kadang dalam kita berpolitik, apatah lagi kita dalam keluarga besar UMNO. UMNO sebuah parti yang ditubuhkan berasaskan kepada semangat perjuangan orang Melayu nak lihat negara ini, tanah air kita ini bebas daripada cengkaman penjajah. Dan terbukti UMNO daripada kita perjuangkan nak bebaskan tanah air daripada penjajah, terbukti berjaya, kita merdeka dan kita menjadi tunjang pada pemerintahan sampailah ke hari ini. Tapi kita kena ingat bahawa dalam politik ini kita juga ada adab, kita juga ada etika. Kalau sebelum ini timbalan Presiden jadi timbalan Perdana Menteri, kita puja, kita sanjung. Takkanlah tiba-tiba dia tak jadi timbalan Menteri, kita pun nak hentam dia. Sebab itulah kenyataan yang amat berhormat Pengerusi Badan Perundang-Undangan Negeri Johor, selepas saja Tan Sri digugurkan daripada jawatan, selain daripada kita berpegang pada keputusan kita menyokong Presiden, yang memuat Pengerusi Badan Perundang-Undangan Negeri Johor yang juga Menteri Besar mengingatkan kita kena hormati Tan Sri Muhyiddin sebagai timbalan Presiden. Yang letakkan Tan Sri jadi timbalan pun kita juga. Dalam pemilihan parti yang lepas tak ada orang lawan pun. Malah yang nak cuba-cuba cakap yang bukan-bukan kat Tan Sri masa itu pun, dia pun sokong Tan Sri juga sebagai timbalan Presiden. Kenapa kita pula nak menjadi orang yang mengadu domba? Ada ke tuduh Tan Sri nak pecah belahkan parti? Ada ke boleh kata bahagian yang jemput Tan Sri timbalan Presiden ini akan menyebabkan pergaduhan dalam UMNO? Adakah kita gaduh lepas ni? Ini kadang-kadang orang cakap tak gunakan. Sebab itu kalau kita lihat antara kekuatan parti kita, antara kekuatan UMNO, bila kita ada saling hormat menghormati antara kita. Yang bawah hormat yang ke atas, yang atas hormat yang ke bawah. Bila kita ada saling hormat menghormati, maka adalah timbul kasih dan sayang. Sebab itulah kita jaga parti kita ini kuat-kuat. Apatah lagi kita sebagai bangsa Johor. Ni orang suka cakap tentang bangsa Johor. Apa ciri-ciri bangsa Johor? Apa falsafahnya?
kita sebut kita ni bangsa Johor. Saya nak rujuk kepada zaman pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Sir Abu Bakar. Semasa Duli Yang Maha Mulia Tuanku memerintah, slogan yang ada pada ketika itu, muafakat membawa berkat. Kenapa Duli Yang Maha Tuanku sebutkan tentang muafakat membawa berkat? Kerana Tuanku nak mengingatkan, dalam kita nak mentadbir negeri ini, antara istana, kerajaan dan juga rakyat kena bermuafakat. Bila kita bermuafakat dengan manifestasi hubungan baik ketiga-tiga komponen ini, maka dia akan bawa kemakmuran kepada rakyat. Dan penekanan oleh Duli Yang Maha Tuanku Sultan Sri Ibrahim ini diabadikan dalam darjah yang diberikan, adalah darjah kerabat DK1 dan DK2. Ditulis itu, muafakat itu berkat. Ini adalah asas kita sebagai bangsa Johor. Sebab itu bila Yang Berhormat Datuk Khalid jadi Menteri Besar, macam mana kita nak gaulkan masyarakat ini supaya kita kembali pada asas ini. Sebab itu Yang Berhormat Menteri Besar kembalikan balik atas nama Muafakat Johor. Dalam konteks berparti pun kita kena begitu juga. Kenapa UMNO Johor ni kuat? UMNO Johor ni kuat disebabkan oleh kita ni berpegang kepada prinsip dan falsafah kita sendiri. Falsafah muafakat UMNO Johor. Apatah lagi UMNO itu lahir di istana. Lahir UMNO ni bukan lahir tepi jalan. UMNO ni bukan lahir dengan reformasi. UMNO Johor lahir atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Lahir di istana. Sebab itu kita jaga kuat-kuat. Sebab itu dalam orang Johor, orang UMNO Johor berpolitik, kita berpegang juga kepada muafakat UMNO Johor. Kita bukan sekali menghadapi krisis dalam parti. Kita pernah menghadapi krisis perselisihan yang berlaku di antara Tun Mahathir sebagai Presiden Parti dan juga Tun Musa Hitam sebagai timbalan Presiden Parti. Pada ketika itu, bila dah tak ada persefahaman, maka Tun Musa Hitam ambil jalan meletakkan jawatan, tetapi dia nasihatkan kita supaya kukuhkan parti. Dan kalau kita ingat sejarah pada ketika itu, perselisihan faham antara Tun Mahathir dan Tun Musa Hitam membawa kepada wujudnya ada tim A dan juga ada tim B. Ini sejarah. Tapi saya ingat pesanan daripada Tun Musa Hitam. Kita UMNO Johor ni kena pandai, kena bijak. Kalau kita tak suka dengan Tun Mahathir, jangan semua duduk sebelah sini. Nanti kalau kita kalah, habis kita semua. Sebab itu, pada masa itu, ada di kalangan kita yang kita biar dan kita letakkan mereka bersama-sama sebelah sana, tim sana. Antaranya Tan Sri sendiri, Tan Sri Mak Aziz pun sama, masa dekat sana. Dan akhirnya mereka menang. Ada jawatan. Tapi bila mereka menang, mereka tak hina yang kalah. Mereka tak merendahkan yang tak ada kedudukan. Malah mereka yang ke atas hulurkan tangan kepada kita yang berenang-renang gelora ini. Tarik balik untuk kita bina kekuatan UMNO Johor.
steam tu lah. Walaupun pada ketika itu Tan Sri Mahyudin, Tan Sri Gani Osman, Datuk Mustafa Muhammad, tiga bajikan ada di sana, ada tempat dia tarik tangan kita kawan-kawan yang lain ini yang tengah terkapar-kapar dalam gelora itu, tarik balik, kita naik semula dan kita bina kekuatan UMNO Johor. Ini muafakat UMNO Johor. Sebab itu UMNO Johor ini dihormati. Orang akan melihat UMNO Johor ni, apa pun yang berlaku pergolakan politik dalam tanah air, orang akan tengok UMNO Johor. Apa UMNO Johor buat, apa UMNO Johor putuskan. Sebab apa? Sebab kita ada muafakat UMNO Johor. Yang Tan Sri, tuan-tuan dan puan-puan sedang perwakilan, hari ini sebenarnya apa yang berlaku? Apa isu? Isu negara ialah mungkin YNAB, GST dan sebagainya. Saya tak nak sentuh. Yang saya nak highlight ialah isu kita dalam parti. Isu ini pun isu yang sama yang pernah berlaku dulu. Apa yang berlaku pada hari ini adalah sedikit perbezaan pandangan antara Presiden Parti dan Timbalan Presiden Parti. Saya nak analogikan, kalau emak dengan bapa berselisih faham, siapa yang susah? Siapa yang susah? Yang susah ni anak. Kenapa? Mak dan bapa tak bercakap. Anak nak pergi sekolah ni bingung. Ya, aku nak pergi sekolah, nak minta duit dengan siapa ni? Mak bapa tak bercakap, bapa tak balik rumah. Anak bingung. Nak pergi sekolah, tak dapat, nak minta duit belanja dengan siapa? Siapa lagi yang masalah? Saya pada anak. Bapak mentua dengan besan pun bingung juga. Kenapa? Dia bingung fikir cucu dia. Ni cucu aku ni makan ke tak makan? Ini bapak dia bergaduh, ni cucu aku ni apa nak jadi? Dia pergi sekolah ke tidak? Mak bapak besan pun bingung juga. Siapa lagi yang susah? Jiran sebelah rumah pun susah juga. Apa dah tak habis jiran sebelah kita. Pokoknya bila mak dan bapak berselisih faham, yang susah ni kita. Yang susah mak bapak kita dan jiran tetangga. Macam kita ada keluar, kita ni bak anak yang kecil, kita jemput Timbalan Presiden, Timbalan Perdana Menteri, nak minta peruntukan, tiba-tiba dah tak jadi Timbalan Menteri. Jadi susah gitu. Tapi itu ibarat. So dalam konteks parti, apa yang berlaku hari ini ialah perselisih faham antara Presiden, bapa kita dan Timbalan Presiden. Yang susah siapa? Kita yang di akar umbi. Yang di akar umbi ni yang Tan Sri, baik yang wanita JR, yang atas apa jadi pun dia tetap juga turun bawah. Dia tetap dengan kumpulan Yasin, dia tetap dengan Rewang, dia tetap dengan Muslim Raya ni Marhaban. Ketua cawangan tetap dengan nak cari tambah ahli, nak cari tambah pengundi dan sebagainya. Mereka tetap setia. Walaupun mungkin dia rasa susah. Tapi yang saya nak sebutkan di sini ialah peranan abang-abang kita ini yang duduk ke atas, yang ada jawatan sama dalam kerajaan ataupun dalam Dewan Tertinggi Parti. Sepatutnya tugas mereka ini cari jalan. Macam bila mak bapak tadi berselisih faham, dah tentu abang yang paling besar ni dia kena cari jalan.
supaya mak bapak ni rukun damai semula. Kurangkan pergeseran, leraikan perselisihan. Bukannya dia menjadi pula orang yang mengadu domba antara kedua-dua mak bapak ini. Nak jadi apa parti kita? Baru 3 hari jadi menteri dah warning timbalan presiden. Sebab tu saya ajak kita semua kembali. Saya sebutkan tentang muafakat Johor, muafakat UMNO Johor ni, supaya kita orang Johor ni jangan buat malu UMNO Johor ni. Kalau dia boleh cakap di Timbalan Presiden ada masalah, bisik-bisik lah dengan Presiden. Yang dia cakap terbuka tu. Kalau dia tak puas hati dengan Timbalan Presiden, cakaplah bisik-bisik dengan Timbalan Presiden. Sepatutnya kita menyatukan antara mereka supaya kita yang kat bawah, yang jadi anak kecil ini senang hati bila kita buat kerja. Apa pun jadi, kita tetap setia. Pendukung-pendukung parti di akar umbi ni bukan nak jadi menteri pun, bukan nak jadi timbalan menteri, bukan nak jadi sebuah kerajaan pun. Tak kuat suara. Dia orang ada kat sini sebab apa? Sebab setia pada parti. Kerana apa? Parti kita. Kerana parti kita telah terbukti apa yang telah dibuat selama ini, parti kita telah terbukti membela agama, bangsa dan tanah air. Yang Amat Tuan Sri, tuan-tuan dan puan-puan sedang populasi, pagi ini saya mungkin nak mencetuskan satu pandangan baru. Mungkin apa yang berlaku dalam parti kita pada hari ini ada hikmah. Ada hikmah. Dan mungkin ini juga satu permulaan kepada politik baru dalam UMNO itu sendiri. Mungkin ada orang melihat bila timbalan presiden tak duduk jawatan dan kerajaan, ini peluang untuk nak langgar timbalan presiden. Mungkin. Tapi bagi saya, ini mungkin satu permulaan pada politik baru. Kerana apa? Kalau kita lihat perkembangan di negara-negara besar, tak semua pimpinan tertinggi parti duduk dalam kerajaan. Hari ini di Indonesia, Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP Perjuangan, ketua umumnya tak jadi presiden Indonesia, yang jadi presiden Jokowi. Di India umpamanya, semasa Parti Kongres merintah, yang jadi ketua umum Sonia Gandhi, tapi yang jadi Perdana Menteri Manmohan Singh. Di Amerika Syarikat, Obama bukan ketua Parti Demokrat, tapi jadi presiden Amerika. Jadi mungkin dengan adanya krisis yang berlaku ini, parti kena berfikir secara positif untuk kita mengorak langkah. Tak semestinya orang yang tak ada dalam kerajaan dia tidak boleh menguatkan parti. Yang duduk dalam kerajaan buatlah kerja, bangunkanlah bangsa ini. Yang tak duduk dalam kerajaan boleh memikirkan, mungkin boleh menjadi orang yang memantau dan menegur tentang dasar-dasar kerajaan, supaya dasar-dasar kerajaan ini selaras dengan kehendak parti. Kerana apa? Kehendak parti itu ialah kehendak akar umbi. Yang kedua, orang yang tak ada jawatan dalam parti ini, dalam kerajaan ini, mungkin dia boleh juga buat kerja-kerja yang lain bagi mengukuhkan parti. Yang Amat Tuan Sri, tuan-tuan dan puan sedang puan sekalian, kita banyak kali cakap tentang transformasi.
Kita banyak kali cakap tentang perubahan, kita nak berubah, kita nak meremajakan parti dan sebagainya. Tapi minta maaf Tan Sri, hakikatnya kita tak berubah. Kita tak banyak berubah. Sebab itu pada hari ini saya nak tekankan supaya parti menekankan soal kaderisasi, supaya parti menekankan soal nak melahirkan pelapis-pelapis yang dilatih. Supaya apa? Pelapis-pelapis yang dilatih ini mempunyai ideologi dan berpegang pada prinsip perjuangan parti yang betul. Dia akan lagi malang kalau kita didukung oleh ahli parti, dan lebih malang kalau yang memimpin kita itu tidak berpegang pada prinsip dan ideologi perjuangan parti. Yang kedua, Yang Tan Sri, kita juga tak cukup strategi. Kita nak berdepan dengan parti pembangkang yang kalau kita lihat hari ini, kita tak cukup strategi. Malah kita ni pula terperangkap dengan strategi mereka. Dalam keadaan pembangkang yang tidak kuat, yang berpecah parti-parti mereka, kita pun masih terperangkap dengan strategi kita nak melemahkan mereka. Dalam konteks gerakan politik baru hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sedang puan-puan sekalian, nak jatuhkan kerajaan tak boleh melalui gerakan pilihan raya. Mereka akan jatuhkan kerajaan melalui jalanan. Tak berjaya cara itu, mereka akan jatuhkan pemimpin parti. Tak boleh cara itu, dia akan jatuhkan parti yang memerintah. Dan hari ini fokus mereka nak jatuhkan UMNO. Sebab itu UMNO kena berubah. UMNO kena mengorak langkah untuk lahirkan lebih program-program kaderisasi dan juga program-program untuk melahirkan pakar-pakar strategi parti, supaya parti kita ini akan dipimpin oleh mereka-mereka yang berpegang pada falsafah dan ideologi perjuangan parti. Di samping mereka juga mempunyai strategi selaras dan sesuai dengan perkembangan politik baru yang sedang berlaku di tanah air kita ini. Oleh itu, saya ingin menyarankan pada semua kita ahli-ahli UMNO, termasuklah pimpinan yang berada di atas, marilah sama-sama kita perkukuhkan parti kita. Rakyat di bawah sana sayang pada UMNO kerana mereka tahu walaupun apa yang berlaku pada parti kita, mereka tahu selagi kita berpegang pada prinsip perjuangan dan falsafah parti, mereka tetap akan memberikan sokongan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berkenan sekalian, saya sekali lagi bagi pihak pimpinan UMNO bahagian Keluang dan rakan-rakan seluruh pihak Kabumbi sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada yang amat berhormat Tan Sri kerana sudi sama-sama ahli UMNO bahagian Keluang pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan yang Muhammad Tan Sri diberikan kekuatan dan kesihatan yang baik serta hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus membantu Presiden dan memimpin parti kita ini akan lebih kuat dan insya-Allah akan menang dalam pilihan raya umum yang akan datang. Saya juga ucap terima kasih kepada semua sidang perwakilan, termasuklah rakan-rakan pimpinan pada UMNO bahagian-bahagian, tamu dan sebagainya. Terima kasih dan mohon maaf seandainya ada kelemahan dan kekurangan dalam majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini merupakan pertemuan yang mengeratkan silaturahim atas nama perjuangan memelihara agama, bangsa dan tanah air. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.